dia orang kaya. Kalau banyak derma, orang kaya lah ya. Betul juga, betul juga. Tapi tak juga, tak semestinya derma tu dia kaya, kan? Ada orang je biasa-biasa saja, tapi dia suka bersedekah. Okey, baik. Jadi itu semua adalah keutamaan-keutamaan lah yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. Maknanya kalau tak baca pun dah tahu dah kan tentang keutamaan Abu Bakar itu tadi. Cuma di sini diberikan kepada kita dengan kisah, dibawakan kepada kita dengan kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu an yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani baginda dalam hijrah tersebut. Baik, di sini kita mulakan. Bismillah. Keutamaan Abu Bakar ketika hijrah. Setelah membai'ah para sahabat yang hadir dalam bai'atul Aqabah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat beliau agar segera hijrah ke Madinah. Jadi bai'atul Aqabah inilah bai'atul Aqabah yang kedua, sebab kita ada yang pertama dan kita ada yang kedua. Jadi setelah berlakunya bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Kerana bai'atul Aqabah ini ia berlaku antara penduduk Madinah dan Nabi SAW ketika musim haji. Mereka datang bertemu dengan Nabi SAW untuk menunjukkan sokongan kepada baginda, beriman kepada apa yang Nabi SAW bawa, okay? Sehinggalah mereka kata kepada Nabi, mereka ni akan menyokong daripada sudut harta, jiwa, berikan Nabi tempat tinggal dan sebagainya, dan mereka minta supaya Nabi pindah ke Madinah pada waktu itu. Jadi setelah berlakunya perjanjian ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang berada di kota Makkah dan juga ada yang berada di Habsyah pada waktu itu untuk berhijrah ke Madinah. Jadi secara ringkasnya begitu ya, saudara tak bawa secara penuh lah kisah Bai'atul Aqabah itu. Yang penting sejurus, maknanya selepas berlaku peristiwa Aqabah yang kedua, berlakulah penghijrahan para sahabat daripada kota Makkah menuju ke Yathrib, iaitu Madinah. Dan ini diketahui oleh musyrikin Makkah pada waktu itu. Jadi mereka ni dah rasa goyang lah kan. Kata, oh Muhammad dah ada ramai penyokong. Bahkan kalaupun kita kata tak ramai penyokongnya di orang kata tanah tumpah darahnya itu kan, tetapi daripada luar datang sokongan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab itu di sini disebutkan kepada kita, di pihak lain orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengetahui bahawasanya para pengikut Muhammad kian bertambah banyak. Dan mereka pasti akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kaum kafir Quraisy pun berunding untuk mencari cara menghentikan dakwah baginda. Sebahagian mereka berpendapat agar beliau dipenjarakan, tapi sebahagian lainnya mengusulkan agar beliau diusir. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak begini ya muslimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila para sahabat semua sudah berhijrah ke Madinah, tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Abu Bakar di situ, dan juga keluarga-keluarga muslim yang lain-lain yang kecil-kecil ni kan, yang mana mereka ni tidak ada kita panggil kekuasaan ya untuk berhijrah dan sebagainya. Jadi Nabi ni masih tinggal dekat Mekah. Bila Nabi tinggal dekat Mekah, timbullah kita panggil satu komplot, okay, satu komplot lah, semua boleh lah, satu rundingan ataupun rancangan kalau dalam bahasa Arab panggil makar. Okay? Makar ini untuk memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isu ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal tentang kisah ini. Allah kata apa? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ada tiga perkara yang mereka ingin lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah kata begini, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu mereka melancarkan ataupun mereka merundingkan untuk mengadakan satu rancangan jahat, okey, ataupun satu tipu daya bagi memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li yuthabbituka, pertama. Kemudian kedua, au yaqtuluka. Ketiga, au yukhrijuka. Ayat 30. Surah Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, apakah yang ingin dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dakwahnya tidak tersebar dengan lebih besar, supaya tak ramai orang yang masuk Islam, kan? Jadi Allah sebutkan satu, mereka ini liyuthabbituka, mereka hendak macam mana terjemah? Macam mana terjemah? Yuthabbituka, tahan. Tangkaplah. Okay. Au yaqtuluk, bunuh. 3, yukhrijuk, iaitu keluar, makna usir. Okay, tangkap ni masuk penjara lah. Jadi ada 3 perkara yang mereka usulkan, dan dalam kitab-kitab sejarah menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku di kalangan kabilah-kabilah Quraisy, ketua-ketuanya, yang mana mereka ini berkumpul di Darun Nadwah. Ya? Apa tak ada suara sayang? Dekat Facebook tak ada suara. Macam mana Kak Nisa kat Facebook tak ada suara? Dah ada? Oh, dah ada pula. Oh, tadi sekejap aja. Dia tengah ni warm up Dah ada suara dah. Kenapa tak ada suara? Saya terpegang apa-apa ke? Tak ada apa Okay, so kita ada 3 ni peristiwa yang dirancang oleh kafir Quraisy. Tempatnya mana? Darun Nadwah ni dekat Mekah. Kemudian mereka, Allah kata, pertama mereka nak tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mereka rancang untuk bunuh. Ketiga, mereka rancang untuk usir. Dan Abu Jahal kata apa? Kita bunuh saja Muhammad. Ni idea dia yang sangat jahat. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam ayat ini, Allah kata apa? Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gagalkan apa yang cuba mereka lakukan, iaitu dengan menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan keizinan kepada Nabi supaya berhijrah pergi ke Yathrib. Inilah yang kita panggil sebagai permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana bermula daripada peristiwa ataupun rundingan tipu daya yang cuba dibuat oleh kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Tapi yang penting pada ayat ini dalam surah Al-Anfal ayat 30, hujungnya ditutup dengan satu ayat yang sangat kuat bagi saya, iaitu Allah ingatkan kepada kita, wayam kurun, mereka itu merancang tipu daya, tetapi wayam kurullah, Allah menggagalkan tipu daya. Okay, wallahu khairul makirin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pembalas kepada setiap perkara yang kita rancang hal-hal yang jahat ini. Senang kata begini muslimah, kita dalam hidup, kalau kita dengar ada orang nak buat jahat pada kita, jangan takut. Okay? Jangan takut. Orang kata, oh kita dengar, kau tahu tak orang tu dia nak sihir kau tau, berbusung perut kau. Oh ya, cakap gitu, oh ya. Kan? Oh orang tu dia nak rompak rumah kau, orang tu gini. Kita ni jangan rasa terlampau risau, sebab kita tahu bahawa orang yang dia buat perkara jahat, dia takkan selamat.
Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dengan peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Allah kata, orang tu dia yang kurun, dia melakarkan tipu daya untuk penjarakan Nabi, untuk bunuh Nabi, untuk halau Nabi daripada Makkah. Tetapi Allah gagalkan tipu daya itu kerana Allah adalah sebaik-baik pembalas terhadap orang yang nak menipu daya. Tapi dia mesti ada syarat, Muslimah. Okey? Kita tak boleh, orang tu nak buat jahat pada saya, buatlah. Dia tak boleh macam itu. Kalau gitu memang jadilah. Kan? Kalau gitu memang jadilah. Kita kata tak apa, Allah tak tidur. Ni ayat-ayat biasa orang kalau kena fitnah ke, kena sakit hati dengan orang, tak apa, Allah tak tidur lah, Allah tahulah, tu ayat-ayat kita. Tapi kita kena ingat, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan jaminan pada diri kita bahawa dia akan bantu kita kalau ada orang nak buat jahat pada diri kita, tapi kita kena jaga juga diri kita ni. Kan? Kalau kita orang yang ahli maksiat, maaf saya sebut gitu kan. Kalau kita orang ahli maksiat, kalau kita ni buat jahat, kan takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan bantuan pada diri kita. Dia mesti ada syarat sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Banyak kali saya sebutkan tentang hadis ini. Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita ini kan daripada sebarang hal-hal yang jahat, perkara mungkin orang nak buat benda-benda yang tipu daya, orang nak fitnah kita. Kita nak lindungi diri kita daripada semua perkara itu. Tapi Nabi SAW ingatkan kepada kita, ihfazillah, itu dulu. Kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Kalau engkau jaga Allah, engkau akan dapati Allah itu ada di hadapan engkau. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jadi tak hairan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membantu Nabi SAW. Baginda adalah insan yang memang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda adalah insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai satu contoh teladan bagi diri kita sebagai seorang muslimah. Dalam keadaan yang kita susah, kita perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lupa untuk setiap masa menjaga Allah. Apa maksud menjaga Allah? Buat apa yang disuruh, tinggalkan larangan Allah. Okay, cantik. Taat kepada segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Ini termasuk ialah kalau kita tahu perkara itu makruh, terbaik kita tinggalkan. Okey? Kalau kita tahu perkara itu sunnah, terbaik juga kita buat sedemikian. Kalau kita terjemahkan, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, nanti kita pun ambil wajib je. Tak apalah, solat 5 waktu je lah Ustazah kan. Sunat-sunat ni tak payah. Kita buat apa yang Allah suruh, yang wajib tu. Sunat-sunat ni tak payahlah. Tapi yang sunat tu penting juga ya. Sebab yang sunat itu dia melengkapkan apa yang fardu. Buat ikut kepada kemampuan kita untuk perkara-perkara yang sunnah tersebut. Sebab kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini, bila kita usaha melaksanakan ia ikhlas kerana Allah, insya-Allah, okay, setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Ini kata-kata Nabi. Kata-katanya sahih. Jangan tanya pada saya sahih ke tak sahih kata-kata tu. Kata-katanya sahih. Saya dah sebut daripada awal tadi. Kata-kata Nabi yang sahih yang terdapat dalam kitab Sunan Imam At-Tirmizi beritahu kepada kita itu merupakan wasiat yang Nabi berikan kepada Ibn Abbas. Nabi beritahu kepada Ibn Abbas, ini adalah kalimat-kalimat yang perlu engkau jaga. Pesanan-pesanan yang perlu engkau ikut. Lagi Nabi kata apa kepada Ibn Abbas? Kalau engkau nak minta-minta pada Allah, iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Kalau sekiranya engkau nak minta, kau nak doa, doa pada Allah. Kalau sekiranya engkau nak minta pertolongan kepada Allah. Dalam erti kata yang lain, hidup kita ini daripada hujung rambut sampai hujung kaki semuanya tertuju pada Allah. Tidak ada pada yang lain. Kita tak bergantung pada makhluk. Hidup kita ni bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika cantik pergantungan kita itu hanya pada Allah, maka pasti kalau sekiranya ada orang yang cuba untuk buat perkara yang tak baik pada diri kita, kan? Ada orang yang cuba mungkin fitnah kita, ada orang yang cuba mungkinlah buat perkara-perkara yang mengkhianati kita, ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu.
Tetapi kita juga kena ingat, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memang nak uji kita dengan perkara itu. Memang betul orang tu fitnah kita. Kita jangan kata, ya Allah tak bantu aku pun. Jangan kata gitu ya. Sebab begini, dalam hidup Allah Subhanahu Wa Taala biasanya uji kita terlebih dahulu untuk lihat bagaimana penjagaan kita terhadap Allah. Mungkin selama ni ketika kita senang ni kan, kita jaga Allah dengan sebaik-baiknya, taat pada Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam keadaan kita susah, Allah uji kita, ada orang fitnah, mungkin ada orang dia ambil semua, ada orang zalimi kita, apa kita buat pada waktu itu? Adakah semakin kuat pergantungan kita kepada Allah ataupun ia sudah goyah? Ini sama-sama perlu kita muhasabahkan. Kalau goyah, bermakna ihfazillah itu tak adalah. Nampak tak? Setiap apa yang kita hendak daripada Allah ini, ia perlu melalui ujian. Kita nak jadi seorang muslimah yang berjaya, dia mesti ada ujian. Dia tak boleh tiba-tiba, oh saya muslimah berjaya, saya muslimah solehah. Tak begitu. Daripada zaman Nabi SAW memperlihatkan kepada kita, bahkan sebelum zaman Nabi SAW memperlihatkan kepada kita, wanita-wanita salihah semuanya adalah wanita-wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Asia, Allah uji dia, wanita salihah, ahli syurga. Kan? Bukan mudah. Maryam, Allah uji dia, ahli syurga, wanita yang taat beribadah kepada Allah. Allah uji dia dengan sedahsyat-dahsyat ujian. Siapa lagi? Aisyah, Khadijah dulu Khadijah. Allah pun uji dia, hidupnya susah dengan Nabi SAW. Itu kalau kita mungkin angkat kaki dah, Assalamualaikum dah. Aku kahwin dengan kau susah pula. Mungkin kita lah cakap gitu kan. Dulu sebelum kahwin dengan Nabi, kaya Khadijah tu kan. Seorang usaha wanita yang sangat berjaya. Bila nikah dengan Nabi, turunnya wahyu, habis. Ujian ni. Hartanya semua habis untuk dakwah. Ahli keluarganya tinggalkan dia. Tinggal dia dengan Nabi SAW beserta dengan ahli keluarga. Menyokong dakwah Nabi menjadi muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah perkara tu. Susah. Allah uji dia. Sebab tu Allah kata apa? Khadijah kabarkan kepada dia dengan syurga yang diperbuat daripada mutiara. Yubashiruha bibaitin fil jannah. Khadijah, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, kabarkan kepada dia dengan sebuah rumah yang dibina daripada mutiara dalam syurga. Bermakna, okey, kita ada ramai lagi muslimah-muslimah, wanita-wanita mukminah yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala uji. Bermakna kita nampak begini, setiap insan yang diperlihatkan kepada kita dalam sabda baginda, dalam sejarah agama kita, wanita yang masuk syurga bukanlah wanita yang duduknya tai-tai saja-saja. Kan? Goyang kaki, tengok beg, tengok baju, cantik tudung. Alah, labuci. Cantik ni kalau kau pakai hari raya ni. Sampai 5-4 pasang baju. Bukan gitu. Bukan gitu, kehidupan mereka bukan begitu. Tapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa? Itulah yang meningkatkan status diri mereka di sisi Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka dalam syurga. Tapi Allah jaga tak? Allah jaga. Walaupun difitnah, contoh Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam peristiwa hadithul ifk. Saya pernah bawa kisah itu di sini kan. Bila masa tu saya bawa masa tak silap ceramah ni Hubun Nabi, ceramah Hubun Nabi tahun lepas, tak silap saya bawa kisah itu. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ada skandal. Kan? Ramai orang tak percaya dia pada waktu itu. Tapi Allah bantu dia kan akhirnya. Allah dalam hidup kita kena faham gini tau. Teori ujian ini, dia tak hari ni Allah uji, hari ni Allah akan lepaskan kita. Dia tak begitu. Allah uji kita, Allah akan lihat beberapa masa, waktu. Bagaimana hamba aku ini? Masih taat tak pada aku? Masih lagi tak nak solat? Masih lagi tak nak bersyukur? Masih lagi tak nak mengucapkan ataupun berdoa kepada aku? Itu yang Allah nak lihat kita ni. Barulah nanti kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita dengan jalan keluar. Sama juga dengan Aisyah. Sebulan fitnah itu berlegar-legar di Madinah. Setelah sebulan baru turun wahyu membersihkan namanya.
sebulan. Kalau kita mungkin 30 tahun ya. 30 tahun orang fitnah kita. Lepas 30 tahun, baru tahu rupanya Sakinah tu tak salah. Macam gitulah. Contoh kan. Baru aku tahu Sakinah tak salah rupanya. Lepas 30 tahun. Tapi yang penting, kita yakin dengan bantuan Allah dalam hidup ini. Banyak kali juga saya ingatkan yang muslimah, kita tak kira lah apa orang nak kata tentang hidup kita ni. Kan? Tak kira lah apa orang nak kata, apa orang nak cakap kita ni mungkin salah, kita ni mungkin tak itu, tak ini. Macam-macam. Sebab hidup kita ni tak akan terlepas daripada cakap-cakap orang. Betul kan? Betul. Masa kita betul. Hidup kita tak akan terlepas daripada cakap-cakap orang. Orang akan cakap. Selagi kita hidup, selagi itulah orang cakap. Mungkin lepas kita meninggal pun orang akan cakap pasal diri kita. Cakap yang baik-baik lah. Tapi kita ni, bagaimana kita nak berhadapan dengan dia? Ihfazillah tu tadi. Jaga Allah, bila kita sentiasa taat pada Allah, kan, buat perkara yang Allah perintahkan, tinggalkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, insya-Allah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan berikan kepada kita dengan kekuatan, Allah lah yang akan bantu kita, Allah akan tunjukkan kepada kita dengan hikmah pada setiap apa yang berlaku dalam hidup sebagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Okey, dalam surah Al-Anfal ayat 30 itu tadi. Baik, seterusnya. Setelah keputusan kaum musyrikin itu ditetapkan, datanglah malaikat dari langit kepada Nabi untuk menyampaikan berita tersebut dan memerintahkan baginda agar segera bangun dari tempat tidurnya dan meninggalkan Makkah. Pada malam itu, Ali menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya. Lihat nota kaki nombor 5 di bawah itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad nombor 3251, 306, 2363 melalui jalur-jalur riwayat Ibn Abbas. Lihat pula Marwiyatul Imam Ahmad di Tafsir, karya sejumlah ulama yang menelitinya. Tidak lupa rujuklah kitab Fiqh Sirah yang telah ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kisah ini adalah kisah yang lemah. Okey? Kisah Ali yang menggantikan tempat Nabi SAW di pembaringan itu adalah kisah yang lemah. Tetapi ia adalah kisah yang masyhur diceritakan kepada kita kan. Bila Nabi nak berhijrah, Ali tidur di pembaringan Nabi. Mungkin ada orang ingat kisah biasa-biasalah dibawa dalam ceramah-ceramah kan. Bila Nabi nak keluar tu, Nabi tabur pasir baca surah Yasin tu ini pun kisah yang lemah. Okey, yang tidak ada nas yang sahih untuk kita pegang. Okay, siapa yang berpegang bermakna dia pegang dengan dalil yang lemah tu lah. Mungkin kata, ya saya ada dalil, okeylah dalilnya ada. Tapi dalilnya adalah dalil yang lemah itu tadi. Saya beritahu saja ya, nak terima tak nak terima tu terpulang. Okey, nak terima tak nak terima terpulang. Ini amanah ilmu yang saya sampaikan. Mana yang betul saya beritahu, mana yang salah saya beritahu. Okey, jadi sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahih. Setelah turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menceritakan dengan detail apa yang berlaku pada waktu itu. Dalam kitab kita tidak ada, saya nak baca ini, mungkin boleh dibuatkan catatan dalam kitab masing-masing. Kisah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ceritakan detik permulaan Nabi sampai di rumah mereka pada waktu itu. Aisyah kata apa? Fabaina nahnu yawman julusun fi baitina fi nahri Zahira. Di waktu menjelang siang ketika kami sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba seseorang berkata kepada Abu Bakar, faqala qailun li Abi Bakrin, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dan baginda datang sambil menutupi sebahagian kepala dan wajahnya. Jadi Nabi datang ke rumah Abu Bakar pada waktu itu, Nabi tutup supaya tak dilihat oleh kafir Quraisy. Sebab waktu tu dalam keadaan bahaya kan, iaitu mereka ni rancang nak tangkap, nak bunuh, nak penjarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan yang menutupi diri baginda, pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi beritahu ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jumpa dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ni bila dengar tu kan, Abu Bakar kata begini, fidan lak abi wa ummi wallahi in jaa bihi fi hazihi sa'a illa li amrin. Jadi Abu Bakar ni pelik, kenapa Nabi datang waktu-waktu macam ini? Kan? Kenapa Nabi datang waktu-waktu macam ini?
Jadi dia kata, demi ibu dan ayahku, tidaklah kalau Nabi datang waktu yang begini, pasti ada perkara yang sangat penting. Jadi Abu Bakar pun jemput Nabi SAW masuk, fasta'dzana fa'adhinalah. Nabi SAW minta izin untuk masuk rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun memberikan keizinan itu. Fadakhala, maka Nabi masuk. Faqala hina dakhala li Abi Bakrin, akhrij man indak. Bila Nabi masuk dalam rumah Abu Bakar tu, Nabi minta kepada Abu Bakar, keluarkan siapa-siapa yang ada dalam rumah ini. Nabi tak nak tahu yang baginda, Nabi tak nak ada orang lain tahu selain Abu Bakar yang baginda dalam rumah itu. Tapi Abu Bakar kata gini kepada Nabi, innamahum ahluk. Wahai Rasulullah, mereka semua ini adalah family engkau. Dia kata gitu. Mereka semua ni dalam rumah aku adalah ahli keluarga engkau. Kemudian dia kata, bi abi anta ya Rasulullah, demi ibu dan ayahmu wahai Rasulullah. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj. Jadi Nabi terus beritahu kepada Abu Bakar, sesungguhnya telah diberikan keizinan pada aku untuk keluar. Maknanya keluar berhijrah, pergi ke Yathrib. Jadi Abu Bakar pun tanya kembali, fasuhbatu bi abi anta wa ummi. Maknanya, adakah aku akan menemani engkau, wahai Rasulullah, dalam perjalanan itu? Nabi pun kata kepada dia, qala na'am, iya. Jadi ini kisah bermulanya bagaimana Nabi SAW ajak Abu Bakar untuk berhijrah ke Yathrib setelah turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keizinan kepada baginda untuk berhijrah. Baik, setelah keduanya keluar, masuk balik pada kitab kita. Hadis tadi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang saya baca. Ada beberapa poin penting dalam hadis itu, mungkin boleh dicatatkan kalau tak sempat. Okey, satu, Nabi datang pada waktu siang hari. Kedua, Nabi menutup diri baginda daripada dilihat oleh orang lain. Ketiga, Nabi minta izin. Ini akhlak ya, tak kiralah kita siapa pun kita kena minta izin. Nabi seorang Nabi tapi bila nak masuk rumah Abu Bakar dia minta izin. Kalau kita fikir tak payahlah minta izin, Nabi kot. Macam tu kan, Nabi kot. So kita belajar dekat sini, kita pergi rumah anak kita, minta izin nak masuk rumah anak. Ya, walaupun siapa kita ni. Siapa bunyi? Marah ke? Kita kadang-kadang kan kita pergi mungkin rumah anak kita, kita jangan rasa kita ni ada authority, mentang-mentang kita mak, kita suka-suka nak masuk rumah anak kita. Ataupun mungkin anak kita ada bagi kunci pada kita kan, tak boleh tiba-tiba kita pergi rumah anak kita, kita buka, kita masuk. Kena minta izin. Jadi ini adab. Okay, nak masuk rumah orang, tak kiralah tu anak ke bukan anak ke dan sebagainya. Boleh tak apalah anak saya, tak apalah menantu saya, tak boleh lah. Kena fikir kan perasaan orang dalam rumah, atau orang belum siap pakai baju tiba-tiba kita masuk ke apa kan. Jadi masuk rumah orang ni dia ada adab. Sebab tu kita nampak di sini Nabi minta izin Abu Bakar untuk masuk rumah Abu Bakar. Bagi kita kalau kita apalah Nabi masuk je, tak payah minta izin lah. Kita mungkin kita rasa begitu kan. Tapi still Nabi tunjukkan kepada kita dengan contoh yang baik. Masuk rumah orang, mesti minta izin. Bila diberikan keizinan baru kita masuk. Okay, nombor 4. Nabi minta supaya dia berdua saja dengan Abu Bakar kan. Maknanya bila dia masuk, dia suruh semua ahli keluarga Abu Bakar keluar. Tapi Abu Bakar kata apa pada Nabi tadi? Ini semua keluarga engkau wahai Rasulullah. Okey, yang kelima, apa berlaku? Nabi beritahu kepada Abu Bakar yang baginda telah diberikan keizinan oleh Allah untuk berhijrah. Nabi maklumkan keizinannya.
untuk hijrah. Baik. Last, Abu Bakar temankan Nabi. Hadis riwayat siapa? Al-Bukhari. Okey, settle satu cerita. Selesai perenggan itu ya. Okey, dah? Oh, masih tulis lagi. Okey, tulis. Apa dia? Buat dia pusing. Oh, belakang lagi Macam ni? Baru nampak Ya? Oh, kat sini. Duduk dekat yang belakang tu. Yang duduk kat pintu tu tak nampak. Kat situ ada TV buka tak? Ada TV belakang tu Tapi on lah. On. Okey, tak apa. Kalau on tak apa. Oh, nombor 5. Abu Bakar teman Nabi. Oh, nombor 5. Nabi maklumkan keizinan Allah untuk baginda berhijrah. Oh, dekat tu masih lagi tak nampak tengok. Oh, yang sini tak nampak. Alah. Yang pasal sini tak nampak TV ni tak rosak. Salahkan TV. TV rosak Itu terang itu terang. Pergi sana. Jom. Pergi sini. Tengok kat Facebook. Senang je. Tengok kat Facebook sudah. Nanti kau ulang balik lah. Okey, ada yang tak clear lagi? Okey, semua dapat Baik. Setelah Abu Bakar dengan Nabi SAW membuat rancangan untuk pergi berhijrah ke Yathrib, di sini diceritakan setelah keduanya keluar dari perkampungan dari perkampungan Makkah, Abu Bakar As-Siddiq cemas kalau ada orang kafir yang tiba-tiba menghadang mereka. Jadi Abu Bakar ni dia sepanjang perjalanan tu kan dia bantu Nabi SAW untuk lindungi baginda. Kata macam ni namun Abu Bakar juga sehingga dia pun terkadang berjalan di belakang Nabi. Ada kalanya Abu Bakar dia mengawal Nabi di bahagian depan mula-mula depan. Kadang-kadang jalan di belakang Nabi, kadang-kadang berjalan di sebelah Nabi SAW. Tidak kira sama ada kanan ataupun kiri. Demikianlah yang dilakukan hingga keduanya sampai di sebuah gua. Gua apa tu? Gua Hira. Gua Thur. Hira ke Thur? Tak tahu. Cepat-cepat gini tak tahu. Gua mana ni? Gua banyak gua. Gua Thur bukan Hira Hira gua apa? Hira adalah gua yang wahyu pertama diturunkan. So jangan silap Nanti kan tersalah gua. Dia pun tak sebutkan gua apa dekat situ tak? Jadi kita highlightkan kat situ gua Thur di sana.
Jadi perjalanannya ialah kita dapati tidak mengikuti perjalanan yang biasa yang dilalui oleh orang ramai untuk menuju ke gua tersebut. Jadi perjalanannya lebih jauh lah kalau kita lihat kepada peta perjalanan itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu masuk gua itu agar boleh menjadi pelindung Nabi SAW apabila di dalamnya terdapat sesuatu yang berbahaya. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan sebatang pohon yang belum pernah ada sebelumnya. Pohon itu melindungi yang sedang dicari, iaitu Rasulullah SAW, dan menyesatkan yang mencarinya, kaum kafir Quraisy. Seekor laba-laba juga ikut bersarang di mulut gua tersebut, menjalin jaring-jaringnya di sekelilingnya hingga menutupi mulut gua secara keseluruhan. Alhasil gua itu pun semakin tertutup dan menyulitkan orang-orang yang memburu beliau. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 2 ekor merpati yang juga membuat sarang di sana sehingga mata musuh-musuh yang mencari beliau semakin terhalang kerananya. Okay. Lihat nota kaki nombor 6 di muka surat 498. Hadis mengenai hal ini tidak sahih. Semua cerita tentang keajaiban Nabi dalam gua itu tidak sahih. Okey. Kisah ada pokok yang tumbuh tutup pintu gua, kisah ada laba-laba yang buat sarang, kisah ada burung merpati, semua kisah ini adalah kisah yang tidak sahih. Diceritakan Ibn Sa'ad menyebutkan riwayatnya di dalam At-Tabaqat Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir serta perawi yang lainnya. Ibn Kathir juga mencantumkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah lalu memberikan komentar derajatnya gharib jiddan dari jalur itu. Saya hendak menambah iaitu yang editor pada kitab ini dia tambah yang demikian itu kerana di dalam sanadnya ataupun dalam cerita-cerita tadilah kisah pokok, kisah laba-laba, kisah burung merpati dalam Gua Thur ini. Dia kata kenapa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Dia beritahukan kepada kita terdapat Abu Mus'ab Al-Makki, perawi yang berstatus majhul. Perawi yang berstatus majhul ni maksudnya lah perawi itu kita tak tahu daripada mana asalnya. Tiba-tiba dia ada masuk dalam sumber penceritaan tu. Jadi bila begitu, majhul ni maksudnya bila para ulama hadis mereka baca hadis ini dia dapati ada Abu Mus'ab Al-Makki tu dalam sanad tu kan. Dia kata oh ini perawi yang majhul. Perawi yang majhul ni kita tak tahu dia belajar daripada siapa. Dia ambil hadis tu daripada mana? Asal usulnya mana? Sebab kalau kita belajar ilmu hadis ni, ilmu hadis bila kita baca sebuah hadis, dia mesti nak tahu perawi yang sampaikan hadis itu biografinya bagaimana. Lahir di mana, kemudian belajar dengan siapa, mak bapak dia siapa, gurunya siapa, kan? Anak murid dia siapa, semua akan dicatatkan. Tapi kalau satu perkara pun tentang orang ini kita tak tahu, kita kata perawi ini adalah perawi yang majhul. Tidak diketahui daripada mana datangnya. Tak dapat dikesan, tak tahu murid siapa, pelajarnya pun tak tahu siapa, ambil hadisnya daripada mana, tidak diketahui. Okey, sebab tu sanad kisah ini dia kata tadi tidak sahih. Kemudian selain itu terdapat Uwais bin Amr yang terkenal sebagai seorang mungkarul hadis. Tadi dah kita kata majhul. Datang lagi satu orang perawi yang mungkarul hadis. Kalau ikut kepada ilmu ulum hadis ni, hadis yang memiliki 2 perawi yang begini tak boleh dinaikkan tarafnya kepada taraf hadis yang hasan maupun sahih. Tak boleh diselamatkan. Sebab apa? Ada perawi yang kita panggil dia mungkarul hadis. Dijelaskan kepada kita siapa perawi mungkarul ataupun bagaimana kita nak faham tentang perawi mungkarul hadis. Muka surat 499 dalam nota kaki saya baca ni. Perawi yang banyak meriwayatkan hadis mungkar. Hadis mungkar maksudnya lah bertentangan dengan perawi yang thiqah. Kita sekarang ada ramai perawi-perawi yang adil yang bila dia meriwayatkan hadis itu adalah hadisnya sahih. Tetapi datang perawi ini tiba-tiba dia berikan satu cerita yang menyelisihi penceritaan daripada perawi-perawi yang sahih. Bila begitu keadaannya kita panggil perawi ini sebagai perawi yang mungkar. Dia bawa hadis yang kata
pelik cerita kau ni macam tu kan. Orang lain semua cerita kita macam ini, tiba-tiba datang satu orang dia bawa cerita yang pelik bin ajaib. Jadi kita panggil orang ini, mungkar lah kau ni mungkarul hadis. Jadi perawi yang mungkarul hadis, kita tak boleh terima hadisnya dan hadis-hadis mereka tak boleh dibuat hujah. Okey, tak boleh dibuat hujah. Jadi hati-hati. Bila kita baca kisah-kisah Nabi SAW, perlu kita tahu daripada mana sumbernya. Kadang-kadang saya faham ya, kita ni dalam hidup, kita sangat cinta kepada Nabi SAW. Tapi cinta kita mesti cinta yang celik. Jangan cinta yang buta. Faham tak cinta buta tu macam mana? Cinta buta ni ialah kita buat apa sahaja demi cinta. Kita tak kira salah ke betul ke apa, tak apa, sebab saya cinta, sebab saya suka, saya sayang Nabi. Salah ke pun tak apa, yang penting saya cinta. Tak boleh. Orang yang cinta dengan cinta yang benar pada Nabi SAW, ni ada satu soalan kat sini kan. Bagaimana ingin menjadi kekasih Rasulullah SAW? Okay, saya jawab teruslah. Ada satu soalan diberikan kepada saya. Bagaimana ingin menjadi kekasih Rasulullah SAW? Satu, senang aja. Jaga hadis Nabi SAW. Okay, jaga hadis Nabi. Mana yang betul kita amalkan, yang tak betul kita tinggalkan. Yang kita tahu ini tak betul ni. Sekarang ni dah tahu tau. Hadis ni saya dah beritahu. Jangan nanti dekat akhirat kata Ustazah Sakinah tak beritahu ya. Kalau ikutkan saya malas nak terangkan ni sebab saya tahu mungkin ramai yang tak berapa nak faham tentang istilah-istilah tersebut. Sebab kita ni kuliah awam, umum. Tapi ia tanggungjawab. Tak apa, nanti balik rumah dengar balik apa yang saya sebutkan tadi. Apa yang saya jelaskan, catat kembali tentang perawi yang majhul, perawi yang mungkarul hadis, supaya kita faham dalam hadis ini, sebab hadis ni ialah apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau saya tanya, apa definisi hadis? Apa maksud hadis? Ma udhifa ila nabi min qawlin aw fi'lin aw taqririn min sifatin aw khuluqin. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Nabi tentang kata-kata Nabi, iaitu apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, kita kata ini hadis Nabi. Apa yang Nabi berikan pengakuan, Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi Nabi acknowledge that. Okay, Nabi berikan pengakuan bahawa ini boleh buat. Kita kata ini semua daripada Nabi. Sifat Nabi, sejarah hidup Nabi, ini semua ialah hadis Nabi SAW. Kita tak boleh buat sebarang pembohongan dan pemalsuan pada Nabi SAW. Nabi ingatkan kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia sengaja berbohong atas nama aku, maka siap sedialah tempatnya dalam api neraka. Ini ancaman, peringatan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jadi apa-apa perkara, peristiwa, pengakuan yang orang kata ini daripada Nabi, kita perlu hati-hati. Betul tak ceritanya? Betul tak sanadnya? Betul tak status hadisnya? Kalau betul, alhamdulillah, dipersilakan amalkan. Tapi kalau tak betul, kita ada tanggungjawab untuk meninggalkannya. Kita ada tanggungjawab itu. So kita jangan tiba-tiba orang datang pada kita, oh ni hadis, ini doa Nabi baca masuk dapur nak gaul lauk baca doa ini, Nabi baca doa ini masa nak masak nasi kita baca. Nabi nak masak kari, Nabi gaul, Nabi baca ni. Bila masa Nabi masak kari? Kadang aku pelik lah manusia-manusia ni. Ada-ada aja kita ni. Kita dengar pelik kan? Tapi dalam keadaan kita pelik tu pun kita ikut juga. Ini masalahnya, ya Rabbi, saya kata. Pelik muslimah, ya Allah, pelik. Tapi kita pelik-pelik pun tak apa Nabi buat. Bukan pasal tak apa Nabi buat. Tapi betul ke tidak Nabi buat? Kan? Betul ke tidak Nabi buat? Itu yang mesti kita tanya pada diri kita. Sebab saya dah bacakan hadis tadi kan. Nabi ingatkan, jangan bohong atas nama Nabi. Nanti masuk neraka. Anda yang cakap, bukan saya cakap. Okay. So kita takut kan? Kau jangan main-main kau. Nanti tak pasal-pasal lah. Tak pasal-pasal, kita ni dah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba kerana kita mengamalkan, bahkan kita sebarkan hadis itu, siap pergi share dekat WhatsApp, siap share dekat mana-mana, semualah kita share, habis. Jadi perlu hati-hati tentang hal-hal yang begini. Okay, jangan ambil sambil lewa, jangan mentang-mentang pasal Nabi semua kita ikut. Sama juga dengan kisah-kisah itu tadi. Mungkin ada orang kata, tak apalah, ni kan kisah Nabi. Yang penting kisah Nabi apa? Bukan yang penting kisah Nabi. Tapi betul ke peristiwa itu terjadi? Saya kata gini ya muslimah, kita tak suka kan kalau orang dia sandarkan satu cerita yang bukan tak ada pada kita, tapi dia kata tu kita buat.
Tiba-tiba orang kata, kau tahu Sakinah, dia pergi naik kelab, padahal aku tak pergi kau. Kita dengar kita marah kan? Kita dengar kita tak apa, dia pergi naik kelab tu untuk berdakwah, ajak muslimah-muslimah pakai tudung, berhenti minum arak. Kan baik namanya tu. Saya kalau dengar saya marah, walaupun kita kata benda tu baik, walaupun kita kata, baik apa benda tu Sakinah, kau mana ada ustazah kau pergi naik kelab ke, ajak-ajak muslimah, keluar. Jangan kat sini kan pakai tudung, bawa tudung, pakaikan tudung. Kalau orang cerita begitu, walaupun kita dengarnya baik, tapi saya tak buat, saya pasti marah. Sebab aku tak buat benda tu. Sebab dia jadi fitnah kan? Itu kita kan, kita ni manusia biasa, kita rasa marah kan? Kita rasa tak adil. Kenapa orang cerita benda yang bukan-bukan begini? Walaupun niatnya baik, walaupun niatnya untuk kata, tak apalah, Sakinah kan dia memang pendakwah. Kalau tu cerita gini pun lagi bagus kan, naik nama dia. Tak boleh muslimat. Tak boleh saya kata, itu fitnah. Apatah lagi Nabi. Nampak ya, saya cuba buka minda anda supaya faham tentang isu ini. Sebab kadang-kadang kita tak nak cuba faham. Kalau dah tahu pun tak nak tahu juga, tak kisah Nabi-Nabi. Tak boleh. Kita cuba faham. Kita sekarang ini kalau ada benda-benda yang disandarkan kepada Nabi yang bukan daripada Nabi, itu boleh jadi fitnah atas nama Nabi. Dusta atas nama Nabi. Berdosa. Kalau sesama kita ni kita buat dah dosa, hukumnya apatah lagi dengan Nabi yang kita cinta. Kita kalau cinta pada Nabi, kita akan buat apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi tak buat, apa yang Nabi larang itu kita tinggalkan, dah sudah. Hidup kita beragama ni simple tau muslimah sebenarnya. Agama kita ni tak pernah menyusahkan kita. Tapi kadang-kadang kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Benda yang Nabi ajar sangat banyak, yang Nabi suruh kita buat, kita tak buat. Tapi kenapa yang Nabi tak ajar kita nak buat juga? Kan berdengung-dengung aku cakap. Yang Nabi tak ajar itu juga kita nak perjuangkan. Yang tak betul itu juga yang kita mati-matian nak buat. Kenapa macam tu kita ni? Kalau kita kata aku cinta pada Nabi, Allah kata apa kan dalam Al-Quran? Siapa yang cinta, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sekiranya kalian ni orang beriman, kalian kata kalian cinta pada Allah, maka kalian perlu ikut kepada aku, ikut pada Nabi. Sebagai bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta ini, cinta pada Nabi, nak jadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Okey, yang Nabi suruh kita buat. Satu, kita perlu usahakan jaga apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat perkara-perkara yang memang Nabi jamin. Contohnya, kalau kita ada anak perempuan, kita jaga anak perempuan, Nabi kata apa? Dia akan duduk dalam syurga dengan aku begini keadaannya. Rapat. Sebelah Nabi. Kalau kita ni jadi orang yang menyantuni anak yatim, begitu juga keadaannya. Kan ada banyak amalan-amalan yang sahih. Nabi ajarkan kepada kita supaya kita ni jadi orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kata begini ya muslimah, setiap sesuatu yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita buat. Setiap sesuatu yang Nabi SAW berikan kepada kita, ini kamu buat ini, ganjarannya ini, kamu usahakan untuk buat perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kamu dalam syurga, pasti Nabi SAW akan cinta pada diri kita. Mudah, simple sebenarnya. Cuma nak buat ataupun tidak. Terpulang pada diri masing-masing. Kita belajar, saya kata gini, semakin hari kita belajar, semakin hari kita nak dekat pada kebenaran. Kita nak begitu. Jangan semakin hari kita belajar tapi semakin banyak benda-benda yang tak betul ni, makin kita buat. Biar kita ni jadi orang, ataupun senang saya teruskan pada diri kita muslimah. Dia seorang muslimah yang dapat ilmu yang betul. Saya sangat suka tau sebenarnya dengan muslimah-muslimah ni. Bukan saya kata saya tak suka muslimin. Okay. Saya suka muslimat sebab apa? Semangat nak belajar sangat tinggi. Kita ceramah mana-mana orang perempuan yang paling ramai. Saya kalau ceramah, saya kata dengan ustaz-ustaz, saya kalau ceramah nak semua perempuan, tak nak ada orang lelaki. Tak apa Ustazah, letak je lelaki sikit ke tepi. Orang perempuan mesti ramai Ustazah, kita letak orang perempuan depan Ustazah. Okey, tak apalah. Yang penting orang perempuan depan saya. Jangan orang lelaki pula depan saya, saya tak tahu tengok mana. Tengok muka Haji. Haji ya betul Haji? Cakap gitu kan. Pak Haji dengar saya kata betul. Shaking Pak Haji.
Kena soal dengan ustazah kan, bergetar jiwa dia, tulang rusuk bergetar nanti. Bahaya. Jadi saya kata lelaki duduk tepi, perempuan duduk depan. Kalau ni lah, kalau ada muslimin, kalau nak ada muslimin dalam ceramah itu, yang nak katanya begini muslimah, saya suka sebab kita ni orang perempuan sangat rajin pergi kuliah. Sangat rajin belajar. Apa-apa pun mesti nak belajar, mesti nak tahu, mesti nak duduk, mesti nak catat. Fizikal pun datang juga walaupun jauh. Betul Kak Som? Tinggal Woodlands datang juga Darul Ghufran dekat Tampines. Masya Allah, tabarakallah. Jauh tu. Kalau saya, Assalamualaikum lah. Masjid Asyakiri, Masjid Ma'ruf, suruh Ustaz Sakinah boleh tak ajar kat sini? Tak apalah. Saya kata. Jauh Ustaz, saya nak mengajar kat Asyakiri dekat Masjid Ma'ruf dekat Jurong kan. Jauh dia tak apalah Ustaz. Tapi Masya Allah kita nampak ya, muslimah, subhanallah. Saya puji, tapi kena ingat ya, kita juga akan ditanya oleh Allah, kita masuk kuliah yang mana satu? Maaf ya kalau agak keras kata-kata saya ini. Kita belajar dengan siapa? Daripada mana kamu ambil ilmu kamu? Allah akan tanya, ilmu kamu tu daripada mana kamu ambil? Betul ke dengan orang yang betul ke kamu belajar? Allah akan tanya kita, jadi hati-hati. Sebab setiap sesuatu yang kita buat dalam hidup ini akan dipertanyakan di akhirat. Mungkin kita rasa Allah duduk-duduk kuliah ni relax-relax aja kan. Belajar-belajar dengar ustazah cerita, Dengar ustazah cerita, dia buat kelakar kita ketawa, dia nangis kita nangis, begitu kan. Dia serius kita serius, gitu keadaannya. Bukan, belajar kuliah ni bukan kalau ustazah nangis kita nangis. Kalau ustazah serius kita serius. Okay? Kalau ustazah semangat kita semangat, bukan gitu. Belajar kuliah ni lah kita nak dapat ilmu yang betul. Jadi apa-apa yang tak betul kita tapis. Barulah betul namanya kita ni sebagai talib al-ilm, penuntut ilmu. Cari ilmu yang betul ketika kita belajar, dengan guru yang betul, dengan sumber yang betul. Baru tenang kita ni nak beramal ibadah. Okey, baik, terus masuk pada perenggan berikutnya. Sungguh mukjizat yang dihadirkan pada rentetan peristiwa ini lebih luar biasa daripada dukungan pasukan malaikat ketika menghadapi serangan ribuan musuh. Tatkala orang-orang Quraisy yang mencari keberadaan Nabi sampai dan berdiri di atas gua tadi. Jadi, kita nampak macam ni. Nabi dengan Abu Bakar dah sembunyi dalam gua tadi kan? Okey, Nabi dengan Abu Bakar dalam gua tu 3 hari. Sampai ada satu masa, musyrikin Makkah ni, mereka tahu yang Nabi dengan Abu Bakar dah keluar daripada Makkah. Dilancarkan satu misi mencari Nabi SAW. Siapa yang berjaya dapat Nabi, maka kita beri 100 ekor unta. Kalau nak convert pada duit berapa tu ya? Wallahualam lah. Tapi ganjarannya pada konteks itu sangat besar. Saya tak pasti kalau sekarang ni 100 ekor unta tu masih besar ke tidak nilainya. Besar juga ya. Unta mahal ya kalau nak korban. Mahal ya? Okey tak apa. So kata 100 ekor unta. Siapa dapat Muhammad, kita bagi 100 ekor unta. Seluruh penduduk Makkah ni, orang kata keluar daripada Makkah, cari Muhammad. Sampai mereka mengupah satu orang yang mana dipanggil sebagai, kalau bahasa kita kata ahli forensik, untuk jejak tapak kaki Nabi SAW. Okay, orang Arab ini mereka ada satu kepakaran yang panggil sebagai qiyafah. Okay, ilmu al-qafah. Dia orang yang cari jejak langkah ni dia panggil sebagai al-qafah. Maknanya dia kalau tengok bekas tapak kaki kita tu kan, dia tahu kita ni macam mana dan kita siapa. Maka pada zaman itu dan saya yakin pada zaman ini sekarang, orang Arab mereka ada kepakaran tersebut. Sebab mereka duduk dekat padang-padang pasir kan, nak jejak orang, mungkin ada orang hilang dan sebagainya, maka mereka menggunakan ilmu tersebut untuk menjejaki Nabi SAW. Akhirnya sampailah penjejakan itu di hadapan pintu Gua Thur. Ini yang Abu Bakar dia dah takut. Dia ceritakan kat sini, dia kata apa? Tatkala orang-orang Quraisy mencari keberadaan Nabi sampai dan berdiri di atas gua tadi, iaitu tepat di atas kepala mereka, pembicaraan para musuh pun sayup-sayup terdengar oleh keduanya. Betul-betul depan pintu gua, tapi mereka tak masuk gua tu. Mereka tak masuk gua tu. Mungkin mereka nampak tak ada kesan pun ada orang kat dalam gua tu kan. Jadi dia kata ginilah, As-Siddiq yang kala itu sedang dirundung kecemasan, dia kata kepada Nabi, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana." Dia kata, wahai Rasulullah,
sekiranya salah seorang di kalangan mereka, kalau mereka tunduk ke bawah, kan, diorang tengok kaki diorang, pasti diorang akan nampak kita ni yang ada kat dalam gua. Seterusnya Nabi pun kata kepada Abu Bakar, dia kata gini, ma zannuka ya Abu Bakrin bisnainillahu thalisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah menjadi yang ketiga? Maknanya kita berdua, tapi jangan lupa kita ada yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi kita daripada setiap perkara yang jahat itu tadi. Baik, ketika melihat Abu Bakar radhiyallahu an masih begitu cemas, bukan kerana mencemaskan diri sendiri, Nabi SAW pun menguatkan hati sahabatnya ini dengan ucapan yang membahagiakan, iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Biasa ayat ini kita baca waktu tengah sedih. Waktu tengah sedih, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sejak saat itu, kebersamaan Abu Bakar dengan Rasulullah dalam peristiwa itu membuat namanya selalu disandingkan dengan Rasulullah, baik disandingkan dalam bentuk ungkapan maupun dalam erti yang sesungguhnya. Sebab biasa diungkapkan Rasulullah dan sahabat baginda. Jadi bila kita baca, orang kata Nabi dan sahabatnya. Bila kata Nabi dan sahabatnya, kita faham sahabatnya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Maksudnya diketahui secara pasti bahawa yang dimaksudkan dengan sahabat beliau dalam ungkapan ini adalah Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar disebut khalifah Rasul. Setelah Abu Bakar wafat, penisbatan khalifah seperti itu tidak lagi digunakan dan diganti dengan istilah Amirul Mukminin. Jadi khalifah Rasul ini hanya dipegang oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, siapa yang gantikan khalifah tu? Umar. Setelah itu? Osman. Setelah Osman? Ali. Ketiga-tiga ini kita panggil Amirul Mukminin. Khalifatul Rasul itu hanya pada Abu Bakar radhiyallahu an untuk menunjukkan keistimewaan yang ada pada Abu Bakar. Baik. Kedua kekasih Allah itu tinggal di dalam gua tersebut selama 3 hari, 3 malam. Jadi kedua kekasih itu merujuk kembali kepada Nabi dan juga Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu mereka pun keluar dari sana. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah, suratan takdir seolah mengatakan, sungguh engkau akan memasuki Makkah dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelummu. Bahkan tidak akan dilakukan oleh seorang pun sesudah engkau. Jadi ini peristiwa Fathul Makkah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Nanti boleh rujuk kembali kisah itu. Setelah kedua orang pilihan itu sampai di wilayah Al-Baida, ternyata salah seorang kaum musyrikin yang bernama Suraqah ibn Malik berhasil mengejar mereka. Ketika Suraqah sampai menjangkau mereka, Nabi SAW segera melepaskan anak panah berupa doa ke arahnya. Okey. Ingatkan Nabi panah tadi. Bukan Nabi panah, maksudnya Nabi berdoa kepada Allah. Oh, bahasanya tinggi di situ. Okey, jadi bila Nabi doa, Suraqah ibn Malik dia jatuh. Nabi doa, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Saya ringkaskan kisah ini dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Okay? Imam Ahmad dia bawakan kisah ini dalam kitabnya, dalam kitab musnadnya, dia ceritakan dengan lengkap. Suraqah ibn Malik ini kan tadi diberikan berapa ganjaran kalau jumpa dengan Nabi? 100 ekor unta. Jadi dia pun eager lah, keinginan kan. Siapa tak nak 100 ekor unta kalau dapat orang kata 7 keturunan agaknya kaya tu pada konteks itulah ya, Allahu'alam. Jadi dia pun segera mengejar. Sebab ada kaum dia kata apa, Suraqah, kita nampak Nabi. Kita nampak Muhammad dengan kawan-kawan dia tu dekat tempat-tempat ni. Dia kata okey, dia pun pergi. Bila dia pergi, dia kejar. Memang betul, dia nampak Nabi Abu Bakar dengan delegasinya itu sedang lari. Kan, nak pergi menuju ke Yathrib. Jadi Suraqah ni kerja je naik kuda. Kuda kan laju kan. Kuda dengan jalan kaki, agak-agak. Jalan kaki dengan naik basikal lah Fitri. Kalau kita orang naik basikal ke jalan kaki, mestilah basikal kejar kita kan.
Macam gitu kan. Jadi Suraqah ni naik kuda. Bila naik kuda tu sangat laju dia kejar Abu Bakar, Nabi dengan beberapa orang yang lain lah. Sebab dalam ekspedisi itu ada beberapa yang lain yang ikut Nabi, itu antaranya adalah penunjuk jalan, navigator yang tunjukkan Nabi untuk jalan. Sebab yang dilalui oleh Nabi pada waktu itu jalannya ialah bukan jalan biasa. Nabi lalu jalan belakang. Jadi dia perlukan ada orang yang menunjukkan jalan yang betul supaya sampai di Yathrib dengan selamat. Jadi Suraqah ni kejar. Bila dia kejar tu kan, Abu Bakar asyik tengok belakang je. Abu Bakar asyik toleh je. Bila dia toleh je kata, wahai Rasulullah, dia nak dekat kita. Dia dekat kita. Nabi kata apa? Tak apa. Jalan je, jalan. Abu Bakar tengok lagi. Dia kata, wahai Rasulullah, dia dekat belakang kita, dekat belakang kita. Nabi kata apa? La tahzan. La tahzan. Jalan je. Tak apa, jalan je. Sekali, dah sikit lagi tu. Sikit lagi. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, dia dekat kita. Nabi tengok Abu Bakar. Abu Bakar dah nangis dah. Dia dah nangis dah. Nabi tanya, sempat lagi Nabi tanya, kenapa kau nangis wahai Abu Bakar? Kenapa kau nangis wahai Abu Bakar? Dia kata, aku bukan nangis sebab takutkan diri aku. Tapi aku nangis sebab aku takutkan engkau. Bila mereka dapat engkau, maka mereka akan buat sesuatu pada diri engkau. Aku bimbang tentang keselamatan engkau. Sebab tu Abu Bakar dia nangis. Sebab dia takut kalau Suraqah ibn Malik dapat Nabi, habis. Mati Nabi ni. Itu yang buat dia nangis. Dia kata, kalau apa-apa jadi pada aku tak kisah wahai Rasulullah. Tapi engkau ni yang aku kisahkan. Nabi SAW pun doa, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Ya Allah, kau buatlah apa yang engkau mahu dengan orang kat belakang ni. Akhirnya Suraqah ibn Malik dia jatuh. Kuda dia jatuh, tenggelam masuk dalam tanah. Okey, Suraqah ibn Malik bila dia tahu kuda dia dah masuk dalam tanah tu, jadi takut. Dia pun jadi takut dah. Ini mesti Muhammad dia doakan sesuatu pada diri aku. Jadi dalam keadaan yang dia takut itu, dia pun menjerit, dia kata apa? Muhammad, kau doa pada Tuhan kau supaya selamatkan aku. Dia kata gitu. Dah takut kan? Dia takut tenggelam dengan dia punya kuda-kuda tu kan. Jadi Nabi pun pusing balik. Nabi kata apa? Sampai kau janji pada kami supaya engkau ni tak beritahu kepada sesiapa pun yang kami ada dekat sini. Dia kata, ya aku janji. Dia kata gitu. Okey, Nabi pun doa pada Allah, akhirnya kudanya keluar balik. Kuda keluar balik, dia pun selamat dan dia dalam keadaan yang sangat takjub pada waktu itu. Dia kata dia nak bagikan kepada Nabi dengan pelbagai macam harta. Nabi kata apa? Tak, aku tak nak terima harta engkau. Yang penting kau pegang pada janji engkau. Okey, itu secara umumnya saya ceritakan tanpa mengikut kepada penceritaan yang secara lafaznya. Saya ceritakan secara mafhumnya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih. Kalau lihat dalam kitab ini, dia kata sesudah merasa yakin bahawa dirinya tidak akan sanggup menangkap Rasulullah dan sahabatnya, Suraqah pun menawarkan harta dan kepada orang yang telah menolak kunci-kunci kekayaan dunia ini. Beliau adalah manusia yang lebih mengutamakan bekal daripada kekenyangan perut. Beliau juga pernah bersabda, aku bermalam di sisi Rabbku, dialah yang memberiku makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Betul tak? Nota kaki nombor 12 di situ, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Oleh kerana itu, peninggalan sejarah yang termaktub dalam Thaniyathnaini, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, salah seorang dari dua orang tetap tersimpan khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq, seorang, tidak untuk semua sahabat Nabi SAW. Jadi ini kita panggil sebagai satu bukti tentang keutamaan Abu Bakar. Allah muatkan kisahnya dalam Al-Quran. Bukan calang-calang orang ya. Dia satu gini tahu. Kalau dalam Al-Quran, Allah sebut nama orang itu, di antara dia dua gini. Pertama, sama ada dia orang yang beriman pada Allah, ataupun dua, sama ada dia orang yang sejahat-jahatnya. Allah sebutkan. Okay? Dia antara dua itu je. Pertama, sama ada dia orang yang sangat beriman pada Allah, penghuni syurga. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Yang kedua, sama ada dia orang yang sejahat-jahatnya. Contohnya Fir'aun, Qarun. Kan kisah-kisah begini kan. Dua pemilik kebun yang tak bersyukur pada Allah, yang kafir pada hari kiamat. Itu Allah muatkan dalam Al-Quran, kisah-kisahnya. Jadi kita nampak di sini bermakna Abu Bakar memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pun kita dah sebutkan Abu Bakar adalah orang yang masuk syurga, antara yang dijamin masuk syurga. Maka sebab tu kita tak hairan kenapa Allah muatkan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim surah At-Taubah ayat yang ke-40.
Okey, baik. Di sini ada keutamaan Abu Bakar dalam berdakwah. Saya nak baca sikit di situ. Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang kedua setelah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Di dalam pengorbanan dirinya, di dalam sifat zuhud, di dalam persahabatan, di dalam kepimpinan. Okey, maknanya ada banyak perkara yang boleh kita ambil sebagai keutamaan yang disebut dalam banyak nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau kita lihat tadi, dia kata Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang kedua setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Ini merupakan pengakuan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bermakna kalau biasanya pada zaman Nabi itu orang kedua yang sebaik-baiknya mereka akan pergi dan rujuk ialah Abu Bakar. Itu maksudnya. Dan ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ibn Umar dia ceritakan begini. Kunna nukhayyaru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanukhayyiru Abu Bakrin. Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tengah duduk-duduk ni kita fikir-fikir siapa yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun sepakat. Dia kata fanukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami memilih Abu Bakar sebagai orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar bin Al-Khattab. Thumma Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Ini kisah, ingat tak bila Nabi naik Gunung Uhud bergegar kan? Siapa yang ada kat situ? Siapa yang ada bersama dengan Nabi? Uthman? Lagi? Abu Bakar? Umar? Okey. Jadi bila naik Gunung Uhud tu bergegar. Jadi Nabi kata apa? Tenanglah wahai Uhud. Kerana di atasmu ini ada di kalangan penghuni syurga. Itu antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu kita kata mereka nilah mengkategorikan Abu Bakar ni sebagai yang kedua terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka rujuk, mereka contohi. Baik. Tadi kata di dalam pengorbanan dirinya, di dalam sifat zuhud, di dalam persahabatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar ni ada pada satu ketika dia nangis bila Nabi bacakan sebuah hadis. Nabi kata kepada Abu Bakar, la tabki, wahai Abu Bakar, engkau jangan menangis. Nabi kata gini, inna amannan nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling banyak mengorbankan hartanya ataupun paling banyak mengorbankan dirinya daripada sudut harta dan persahabatan adalah Abu Bakar. Dua ini. Nabi highlightkan tentang keutamaan Abu Bakar. Daripada sudut harta, Abu Bakarlah orang yang paling dermawan. Daripada sudut persahabatan, Abu Bakarlah orang yang paling baik. Dan Nabi kata apa? Lau kuntu, kalau sekiranya aku boleh diizinkan mengambil khalilan, iaitu seorang kekasih, latakhaztu Abu Bakrin khalilan. Pasti akan aku pilih Abu Bakar itu sebagai kekasih aku. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bermakna kita faham di sini Abu Bakar adalah orang yang dipanggil Nabi sebagai amannan nas. Amannan nas maksudnya kalau kita rujuk dalam kitab syarah hadis dia kata aktsaruhum judan lana bi nafsihi wa malihi. Orang yang banyak memberikan pengorbanan, yang berjuang, dia bukan berjuang saja-saja tapi dengan diri dia dan juga dengan hartanya. Dan Nabi memberikan dengan satu istilah di situ kan, yang satu kategori, dua kategori orang yang banyak memberikan pengorbanan daripada sudut harta dan juga daripada sudut persahabatan. Dua perkara ini. Jadi saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Okay? Ada banyak sebenarnya yang boleh kita belajar daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama ialah jadilah sahabat yang baik, setia. Lagi?
Ikhlas. Lagi? Dipercayai. Lagi? Dermawan. Oh, sahabat dermawan tu Masya Allah ya. Sakinah, aku tak ada duit nak duit. Sakinah nak makan KFC tak boleh nak makan apa? Ha? Anel. Oh, nak makan anel. Okay, tak apa, aku bagi kau duit kau makan. Dermawannya Sakinah, Masya Allah. Boleh tak jadi kawan macam tu? Kawan yang dermawan? InsyaAllah boleh. 1 hari, 2 hari boleh. Masuk 3 hari, boleh belah. Yelah, 1 hari kita belanja kawan kita, 2 hari belanja kawan kita, boleh lah kan? Ni hari-hari minta belanja, cakap, kau ni, belah lah kau. Dermawan lah sangat aku ni, macam tu. Gitu keadaannya kita. Tapi yang penting lah kita ambil contoh daripada Abu Bakar di sini. Satu, saya nak kata ginilah. Suka Kak Som? Pertama, lihat daripada sudut keimanannya. Abu Bakar keimanannya adalah keimanan yang sangat tinggi dan juga yang paling penting as-siddiq, jujur, ikhlas. Okay. Abu Bakar ni Nabi kata apa semua dia percaya. Sebab tu dia bila Nabi datang pada dia adalah lelaki yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Keimanannya sangat tinggi. Peristiwa Isra' Mi'raj, yes. Peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi ceritakan, orang kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa dengan kawan kau tu? Kenapa dengan dia? Ada dia kata dia jalan daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Satu malam, tak masuk akal. Abu Bakar kata apa? Dia betul. Senang. Abu Bakar kata, memang dia adalah orang yang benar. Sebab tu Nabi kata apa? Ini as-siddiq Abu Bakar kan? Ini keimanan kita. So kita begitu juga. Apa-apa yang ada dalam agama kita ini, okay? Yang mana kita tahu itu adalah benar, kita terima dengan hati yang terbuka. Jangan persoalkan kan. Benda ni kata, oh benda ni kenapa kena pakai tudung? Tak pakai tudung tak boleh. Macam mana? Tak pakai tudung boleh tak? Boleh kalau kat rumah. Kat rumah boleh. Kat luar? Tak boleh. So tak pakai tudung boleh? Tiba-tiba mengajar pakai tudung kan. Terkejut semua orang. Wish, bang terbiat gabung satu-satu kau. Nampak pelik kan? Yes. Kita nak belajar tak dengan orang macam tu? Tak lah, of course. Diri dia pun dah pelik. Ini bagus. Bermakna betul lah keimanan kita tu. Kan kita belajar ilmu yang betul dan kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Okay, ini ada pada Abu Bakar. Itulah yang meningkatkan kualiti dirinya sebagai seorang manusia sehinggalah dia itu dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar ya tentang ini pada diri Abu Bakar. Baik, yang kedua tadi apa? Cakap. Kau cakap. Oh, dah datang dekat ni. Kedua. Dia suruh kawan dia tahu, kakak. dia suruh kawan dia. Kedua, kau cakap. Dah cakap tak? Pasal persahabatan. Okey, apa yang ada pada Abu Bakar? Jujur. Okey. Senang kita simpulkan begini. Abu Bakar ialah sahabat yang susah senang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga diri kita, kan? Bila kita nak jadi seorang sahabat, jadilah sahabat yang kita kawan ni bukan hanya pada waktu senang saja. Kita nak kawan dengan orang tu waktu dia susah dan senang. Kadang-kadang kita susah juga kan. Bila senang suka, happy. Bila susah, tak kenal lah nombor telefon. Bila susah, dia tengah susah, tak payah nanti kan minta duit pula. Tak payah. Takut nak orang nak pinjam duit kita. Siapa nak duit kita tu kan? Takut nak kita ni. Nanti menyusahkan, nanti tu, nanti ni. Jangan begitu. So kita ni kalau tulus dalam persahabatan, kawan kita susah, kita bersama. Kawan kita senang pun kita bersama. Okay, kita jangan tinggalkan kawan kita ketika dia perlukan kita. Kadang-kadang beginilah ya Muslimah, kita tak perlu sebenarnya. Kalau kita kawan ni tak semestinya tentang duit tau. Cuma kita, perspektif kita je saja ni kan. Kita rasa macam orang nak minta duit kita, tak. Tetapi sebenarnya keberadaan kita bersama dengan kawan kita itu bagaimana.
Ada tak kita dengan dia? Kawan kita ni bukan nak minta duit kita, tapi dia nak tengok kita ni dengan dia ke tidak waktu dia susah. Kan, adakah kita masih lagi care dengan kawan kita tersebut? Yang mana perlukan mungkin nasihat daripada kita, yang mana kawan kita tu perlukan sokongan, support, kan, motivasi daripada diri kita. Tapi kalau dia susah, kita terus tinggalkan, nampak sangatlah kita ni. Mungkin kita berteman tu ada tujuan-tujuan yang tersendiri, kepentingan-kepentingan yang tersendiri. Okey, ketiga. Tak ada idea dah. Jadi orang yang dermawan. Abu Bakar ni, kenapa tadi Nabi kata apa? Dia inna amannan nas. Sebab apa? Dia pernah menginfakkan seluruh harta dia tanpa meninggalkan satu sen pun untuk dakwah Nabi SAW. Kita boleh, tadi kan Cik Zainal minta infak kan? Cik Zainal datang-datang, saya, akaun saya semua Cik Zainal ambil lah semua. Boleh gitu? Tak boleh kita. Tak boleh kita fikir hari tua Ustazah. Simpanan untuk hari-hari hujan pun kena fikir juga kan gitu kan. Tapi konteks Abu Bakar berbezalah. Cuma yang kita boleh belajar di sini lah, bukan saya nak suruh infakkan keseluruhan harta ya. Aduh, kalau gitu tak jadi. Maknanya saya nak kata gini, kalau kita ada kelebihan daripada sudut harta itu, jangan lokek. Kita tampil ke hadapan untuk membantu. Ambil sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Bakar itu tadi kepada kita. Kalau teman kita tadi susah dan kita adalah orang yang memiliki kelebihan, kita usaha menjadi antara orang yang pertama ke hadapan untuk bantu kawan kita. Persahabatan ni dia bukan diikat dengan hubungan ataupun pertalian darah. Okey, kena ingat tersebut. Persahabatan adalah satu kita panggil ikatan yang mana berlainan ahli keluarganya, maknya lain, bapaknya lain, tetapi dia sentiasa dekat. Itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memang hanya sekadar sahabat. Namun kerana persahabatan itulah yang menjadikan dirinya orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita mesti pilih teman yang betul bersama dengan kita, kan? Yang sama-sama memberikan motivasi dalam hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, untuk jadi seorang muslimah yang salihah. Pilihlah teman sebagaimana Abu Bakar, tapi yang perempuan ni bukan lelaki. Cakap pilihlah teman sebagaimana Abu Bakar, cari mana Abu Bakar. Pilih teman yang mana ada ciri-ciri ya, sebagaimana Abu Bakar ini, yang muslimah ya, jangan berteman dengan orang lelaki. Nanti lain pula kefahamannya tu pada kata-kata saya. Siap-siap je pergi cut video tu kata. So Sakinah kata, cari teman macam Abu Bakar. Apa salahnya? Nama siapa Abu Bakar kan aku kawan dengan kau. Tak pasal-pasal jadi dalil. Carilah teman yang memiliki ciri-ciri sebagaimana Abu Bakar. Keimanannya baik, kan? Bila dia bersahabat dengan kita, persahabatan itu yang kita berkawan dengan dia lah, dia adalah sahabat yang baik. Kita pun nak jadi sahabat yang baik sebagaimana dia. Dan dia itu adalah orang yang dermawan. Dermawan yang ada pada diri teman tersebut bukan sebab kita nak ambil ia sebagai kepentingan kita. Bukan kita kata, oh tak apalah sebab dia tu dermawan, saya nak kawan lagi, nanti kalau saya susah dia senang tolong saya. Bukan gitu. Tetapi saya nak belajar daripada kedermawanan yang dia miliki. Bila kita sering nampak kawan kita ni bersedekah, kita ni akan ada satu motivasi diri yang tinggi. Saya pun nak bersedekah macam kawan saya. Itu adalah terbaik. Sebab itu kan, bila ada sebuah hadis tentang pintu syurga kan, Nabi kata apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Siapa yang merupakan orang yang solat, dia akan dipanggil daripada pintu solat. Siapa yang merupakan orang yang bersedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Siapa yang merupakan orang yang puasa akan dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Pintu puasa pula. Pintu Ar-Rayyan. Okay? Puasa ni ada pintu nama itu sendiri ya. Mentang-mentang sedekah, pintu sedekah, puasa, solat, pintu solat. Tiba-tiba pintu puasa. Tiba-tiba puasa, pintu puasa. Jangan jadi parrot lah. Subhanallah. Pintu puasa ialah pintu Ar-Rayyan kita nak panggil. Jadi Abu Bakar ni dia dengar tau Nabi SAW sebut
tentang hadis ini, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada tak orang yang akan dipanggil daripada semua pintu-pintu itu? Nabi kata apa? Ya, dan aku berharap engkau adalah orang yang dipanggil daripada semua pintu tersebut. Nampak betapa tingginya pandangan Nabi SAW terhadap Abu Bakar radhiyallahu an. Kerana apa? Keimanan dia kepada Allah dan apa yang dibawa oleh baginda. Persahabatannya dengan Nabi SAW yang sangat tulus dan susah senang bersama. Dan yang ketiga, kerana kedermawanannya yang tidak pernah memikirkan tentang diri sendiri. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan masa, kesihatan ya, dan juga kekuatan untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.